Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini dah 17 Ramadan 1441 Hijrah, bersamaan dengan 12 hari bulan Mei 2020. Yang nyatanya 2020 ni banyak dugaan yang kita tak sangka-sangka, terutamanya bagi geng-geng 80-an yang lahir 80-an, sebab kita membesar zaman kita dihidangkan dengan wawasan 2020, macam-macam pelan pembangunan yang diwar-warkan, pertandingan poster, karangan kan, sampaikan dalam peperiksaan semester pun ada tajuk wawasan 2020. Macam-macam kita bayangkan, kereta terbang, kereta api terbang, bangunan tinggi-tinggi kan. Tapi ya, macam yang kita tahulah, cabang pembangunan ekonomi, pembangunan teknologi itu berubah. Kita daripada zaman mekanikal, zaman hands on, rupanya pembangunan tu menjurus pada teknologi maklumat, elektronik, maya. Jadi pembangunan pada benda-benda mekanikal kurang, benda-benda fizikal kurang. Baik, buruk, mungkin itu had pembangunan yang kita buat masa ni. Mungkin ada kebaikan dia juga sebenarnya. Tapi bermula awal Januari, kita dihidangkan dengan ura-ura peperangan Amerika Syarikat dengan Iran. Lepas tu tiba-tiba Malaysia pula digegarkan dengan kecelaruan dalam kepimpinan, bila mana orang-orang dalam kerajaan sendiri berebut kuasa masing-masing. Tak tahulah, orang kata pergaduhan orang tua-tua. Mungkin terlampau banyak yang diorang nak pertahankan, atau yang diorang nak jaga untuk kepentingan masing-masing, tapi yang mendapatnya akhirnya rakyat juga. Tapi alhamdulillah, masih ada yang waras, masih ada yang berakal. Kita tiba-tiba pula lagi sekali dilanda dengan krisis pandemik Wuhan coronavirus atau SARS-CoV-2. Ramai yang tak faham apa bahayanya COVID-19, SARS-CoV-2. Memang fatality dia tak tinggi, tapi sebenarnya kalau tak dibendung, kalau tak dikawal, kalau tiba-tiba dia bermutasi menjadi satu jenis virus yang lebih membawa maut, yang lebih bahaya, itu yang kita risaukan. Kalau penyebaran dia dah luas, dah merata-rata satu dunia, dan lepas tu dia bermutasi macam tu, tak terkejut lah kalau tiba-tiba kadar kematian boleh mendadak naik macam kes Spanish flu tahun 1918 macam tu, masa zaman Perang Dunia Pertama. Mula-mula macam tu lah, ada suam-suam kuku je, orang pun ingat semua dah selesai. Tapi masuk gelombang yang kedua, wujud satu strain yang lagi bahaya, yang mampu membunuh dalam masa 24 jam. Terus dianggarkan antara 20 ke 50 juta orang mati.
Sebab tu sangat perlulah kita bekerjasama untuk berhentikan penyebarannya. Cuma bila penyebaran dia berhenti, kita boleh kurangkan risiko virus ni bermutasi dan menjadi satu strain yang bahaya. Kalau tengok pada tindakan Malaysia, yalah, tak ada siapa yang sempurna kan. Kita memang agak lambat bertindak. Bukan kita je sebenarnya, WHO sendiri lambat untuk isytiharkan PHEIC. Mungkin masing-masing tak percaya dengan kredibiliti China, ataupun ada orang kata double standard dalam dunia ni antara Asia dan Eropah. Dan kita bukan nak kata apalah, masa belum kena dekat Eropah, WHO tak ada pun sibuk-sibuk nak declare pandemik ke, bahaya ke, krisis ke. Tapi bila kena dekat Eropah, kena dekat Itali, menggelupur tiba-tiba semua. Pandemik lah, apalah. Masa kena dekat Asia, suam-suam je. Itu benda tu dari dululah. Kita pun tahulah macam mana orang-orang Eropah ni pandang orang-orang Asia. Stereotip tu masih ada. Dan apa yang terjadi baru-baru ni membuktikan yang stereotip tu masih ada. Mungkin taklah, mungkin zaman diorang dah hujung. Dah sebulan lebih dah sebulan Malaysia di bawah Movement Control Order. Sekarang dah dilonggarkan. Masa ni kita dapat tengok macam mana orang-orang struggle, macam mana orang mula sedar apa yang penting, apa yang tak. Tengok contoh dekat depan ni, Abang Grabfood kita kan. Dulu ada yang pernah kata pekerjaan yang tak bermaruah lah, apalah. Tapi bila terjadi pandemik macam ni, ternyata abang-abang rider courier kita ni, diorang lah yang menggerakkan ekonomi. Walaupun tak selaju masa tak ada PKP, tapi diorang memastikan ekonomi masih bergerak, orang masih boleh berniaga, boleh dapat makan, boleh cari makan. Gig ekonomi macam ni ya. Sampaikan ramai yang diberhentikan kerja daripada industri oil and gas, daripada industri IT, pembinaan, akhirnya pergi kepada dulu. Dan satu lagi sektor yang mungkin dapat lebih perhatian, industri makanan. Jadi semua orang berpusu-pusu, bekerja-kerja cari makanan macam cari emas. Kalau dulu orang Malaysia bila dengar ada nak jual tudung Aryani, nak jual apalah, benda-benda merapu ni, sanggup beratur macam orang gila. Tapi bila sampai zaman darurat, cubalah buat macam tu, tak ada siapa nak beratur. Orang beratur nak beli beras, nak beli gula. Jadi orang dah mula sedar apa yang sebenarnya yang penting. Jadi selepas ni mungkin kita boleh ambil tentang food security, reserve air kita. Di Selangor baru-baru ni dalam keadaan PKP, jadi masalah air, masalah pencemaran sungai, kekurangan bekalan air. Benda-benda yang orang macam orang asyik fikir nak buat development rumah 20 tingkat, 30 tingkat. Tapi asas apa yang penting, benda asas selama ni kita pandang acuh tak acuh. Kerana ramai yang hilang kerja, ramai yang hilang pekerjaan sepanjang PKP. Jadi ada yang merengek, ada yang SMP, cakap lebih itu, lebih ini. Tapi apa yang kita dapat? Kenapa bila berlakunya PKP ni, kenapa
ramai hilang kerja, ramai hilang pendapatan. Apa yang lain dalam PKP? Jawapan dia mudah, iaitu pengguna. Golongan paling banyak itu 80% daripada golongan bekerja dekat Malaysia, iaitu B40 dan M40 yang 80%. Bila mereka ni tak ada, bila mereka ni disuruh berkurung di rumah, ternyata ekonomi melemah. Bila orang tak ada duit, orang tak boleh beli barang. Dan B40 dan M40 ni juga adalah pengguna. Mereka yang membuat, mereka yang membeli. Jadi dalam keadaan yang kita sedar, apa yang penting saya dalam ekonomi, siapa yang patut dibantu? Bukannya bail out company besar-besar, naga-naga, tak payah. Dia orang dah cukup kaya. Tapi golongan B40 dia boleh jadi pekerja dalam syarikat yang besar. Dia orang boleh jadi pekerja dalam syarikat gergasi antarabangsa, like Shell, Exxon Mobil, Texas Instruments, tak ada masalah. Tapi dia orang boleh jadi golongan M40, boleh jadi golongan B40. Jadi dia orang yang sebenarnya yang paling patut kita lah, kita yang paling patut dibantu. Sebab apa? Sebab mereka lah pengguna, mereka lah pengeluar, mereka lah pekerja. Ya. Kalau syarikat ni percayalah golongan B40, M40 ni diorang akan naik sendiri, sebab diorang adalah pekerja. Diorang perlu bekerja untuk hidup, cari makan orang kata. Diorang bukannya duduk goyang kaki tunggu duit dividen masuk, tunggu duit profit masuk. Tak, diorang keluar lakukan sesuatu untuk kehidupan diorang. Diorang tak ada simpanan yang bertimbun-timbun. Jadi walaupun ramai yang hilang kerja, apa benda semua, percayalah golongan-golongan ni yang akan bangkit, yang akan keluar mencari kerja, mencipta kerja, baik diorang berniaga ke, baik diorang bersatu, apa dia yang diorang buat sekali pun, sebab diorang perlu lakukan tu. Diorang tak ada masa untuk bersenang-senang. Jadi mereka boleh hidup tanpa golongan-golongan yang acak-acak ekonomi. Diorang berikan segala-galanya. Sebenarnya diorang yang telah diberikan segalanya. Jadi apa yang dilaksanakan oleh kerajaan baru-baru ni, bantuan prihatin, itu satu langkah yang bagus. Ingat dulu Tun Mahathir pernah buat kempen jualan mega untuk mengatasi krisis ekonomi 97-98. Sebab dalam apa-apa krisis ekonomi, rakyat perlu berbelanja. Lagi ramai orang berbelanja, lagi banyak duit yang berpusing ke tangan setiap orang. Dalam arti kata lain, kenapa dia buat jualan-jualan mega pasal macam ala-ala pasar malam? Sebab ini ekonomi yang perlu dibangunkan, yang perlu disemarakkan. Kenapa? Bagi golongan B40, RM20,000 boleh diagihkan dalam satu transaksi satu hari. Orang boleh diagihkan kepada mungkin 20 orang, 30 orang. Akan berubah servis, akan berubah produk dagangan. Dia bukan benda bodoh yang orang kata tiba-tiba beli helmet RM40,000, beli beg berjenama tak apa-apa sampai RM45,000. Bantuan apa yang dapat dekat situ? Macam mana nak semarakkan ekonomi bila kita beli satu benda yang tak padan harga dan tak memanfaatkan ramai orang? Bagi B40, kalau kita bagi golongan B40, golongan M40, kita bagi dia RM1,000, dia akan beli makanan, dia akan beli adik sekolah, dia akan beli benda yang akan melibatkan ramai peniaga, yang akan melibatkan ramai orang yang seterusnya akan menyampaikan lagi pada orang lain. Dia macam MLM lah. Lagi banyak kaki betul, lagi banyak
banyak spread dia tu, lagi banyak, lagi meriah ekonomi dia tu, lagi berkembang ekonomi. Walaupun ada yang cuba nak backing SME, mungkin ada. Bila kita sebut SME ni luas sebab dia ada small and medium businesses. Small businesses memang kita kena tolong, memang kita sangat-sangat kena tolong ya, penjaja, peniaga kecil apa semua. Medium businesses tu yalah baru nak naik kan, bukan kita tak nak tolong, kita tolong juga, tapi orang kata adil lah, adil pada semua lah. Tolong untuk memastikan kelangsungan perniagaan korang. Kalau perniagaan tu essential, penting, bukannya tolong untuk menjamin gaya hidup korang. Beza tu. Kalau setakat perlukan bantuan kerajaan untuk make sure golongan-golongan atas ni boleh bayar kereta orang harga berjuta tu, harga rumah dia orang apa benda semua, sedangkan sepatutnya dah selayaknya dia orang liquidkan semua aset dia orang tu untuk selesaikan apa je keperluan. Bagus lah. Dengan bantuan tambahan yang diumumkan baru-baru ni, dengan extension PKP lagi 1 bulan, InsyaAllah lah, dengan PKP bersyarat kita tengok orang dah berniaga, dah ada yang duit, ada orang yang dah masuk office, ramai yang dapat potongan gaji, kena cuti tanpa gaji, macam-macam lagi lah. Tapi sekurang-kurangnya dah boleh keluar untuk cari rezeki, dan ada bantuan tu, bolehlah orang kata patch up mana-mana yang tak cukup tu. Dan moratorium pun sangat membantu sebab di Malaysia ni pun dah mula wujud bubble perumahan, hasil daripada entrepreneur lah kita katakan, golongan-golongan yang kaki makap ni, yang naikkan harga rumah, yang apa benda semua ini menyebabkan banyak orang Malaysia terbeban dengan bayar installment rumah yang tinggi, yang boleh kata sampai seumur hidup kan, bayar installment kereta sampai 9-10 tahun, dah tinggi. Jadi bila ada moratorium tu, kereta kita tengok kereta cukup lah, kereta pun kadang-kadang dah makan almost 25 maybe 50% daripada gaji ramai rakyat Malaysia. Jadi banyak tu duit yang penyudahnya kalau tidak pergi ke bank, dan bank akan laburkan sana sini dengan macam-macam pelaburan dia orang yang kadang-kadang untung, kadang-kadang gagal tu. Kita serah semula pada B40, yang mana dia orang akan ambil duit ni, dia orang akan bagi direct pada orang-orang yang betul-betul perlu kan, pada peniaga-peniaga kecil, pemberi servis cuci motor lah, apalah, mampu mendentung bumi Harley Davidson. Abang ni mesti dah lama terperap ni, ketagihan ni. Pasal yang jadi ni PKP, social distancing ni, harap-harap rakyat Malaysia boleh lah istiqamah buat benda ni. Bukan apa, kena ingat virus MERS dengan SARS sampai hari ni masih tak ada vaksin. Jadi kita tak boleh letakkan harapan kita 100% pada penemuan vaksin. Ya. Virus SARS, MERS ni bukan baru, dah bertahun dah. Masih lagi tak ada vaksin yang berkesan. Sama juga dengan nama pun dah SARS-CoV-2 kan, nama pun sama kan. Jadi harapan untuk ada vaksin dalam masa terdekat memang tak. Jadi mungkin kita perlu amalkan norma baru ni, social distancing ni,
lagi 2 tahun mungkin lebih kan, maknanya kurangkanlah lepak mama, lepak dan tentu orang kan tak boleh kan. Jadi mungkin orang lepas ni akan lagi banyak order Foodpanda, Grab, Gesit, Lambo. Ramai orang, budak-budak muda ni ramailah boleh dapat kerja. Ada hikmah dia juga lagi. Kerajaan pun dah take down ramai parti-parti pekerja-pekerja tanpa permit apa semua ni. So buka lagi lah sektor pekerjaan untuk orang muda kita ni kan. Nampak lah pula mana toke-toke yang selama ni simpan parti tu, bayar gaji murah, tak nak bayar permit mahal-mahal kan. Tu nampak lah. Bagi siapa-siapa yang sepanjang PKP ni majikan masih bayar gaji walaupun potong sikit apa semua, tapi masih maintain insurans korang apa semua, bersyukur. Sebab dapat majikan yang bertanggungjawab, syukurlah. Mana yang kena kick tanpa apa-apa imbuhan, tanpa apa-apa semua tu, korang ingatlah majikan korang tu sampai bila-bila. Ingatlah sampai bila-bila. Ini time-time ni lah yang membezakan mana satu company, mana satu keparan. Corporate. Company ni macam kata adalah company kan, kawan-kawan, persahabatan, sekumpulan orang berniaga. Tapi keparat ni macam tu lah, keparat. Apa-apa pun kita sama-sama doakan seluruh Malaysia ni bebas daripada pandemik yang dah banyak menguji dan menyedarkan orang ramai tentang banyak perkara kan, daripada segi agama, politik, sosial, ekonomi, semua dah sedar dah. Nampak dekat mana pincang, dekat mana sengit, dekat mana tegak dia kan. Dan muka masing-masing pun dah boleh kenal lah sekarang ni. Mana majikan yang jahat, mana majikan yang baik, mana majikan yang betul, mana majikan tak betul, mana menteri bengong, mana menteri bagus, mana satu parti yang gila kuasa, mana satu parti yang nak tolong orang. Semua dah boleh faham dah sekarang. Ya, harap ini, orang kata kali ni sebetul-betulnya lah masa untuk pulihkan balik Malaysia, pulihkan kembali Malaysia, betul-betul pulihkan kembali Malaysia. Bukan slogan bodoh, slogan menipu, betul-betul. Cukup sampai situ je. Semoga kita semua dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, diberkati di bulan Ramadan yang mulia ni. Tambah lagi raya tahun ni tak balik kampung, duduk kat rumah masing-masing, jimat lah duit sikit kan, tak adalah tak kena bagi duit raya apa semua, tak ada nak keluar apa semua. Ada bagus juga kat situ dalam keadaan-keadaan sekarang. InsyaAllah